Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dah berpuasa masuk ke hari ke 17. Apa signifikan hari ke-17 Ramadan? Dengan hati Nuzul Quran. Mother's Day bukan 17 Ramadan. Perang Badar dan Nuzul Quran. Itu adalah signifikannya 17 Ramadan. Cuma pada hari ini, hari Ahad pertama dalam bulan Mei merupakan sambutan hari Ibu. Okey, jadi ada siapa-siapa yang dah wish kat mama? Dah. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini Papa nak bercakap tentang dua benda ni, dua perkara ni. Yang pertama tentang Al-Quran, yang kedua tentang Hari Ibu. Tentang pentingnya, perlunya kita menghormati seorang wanita bergelar ibu. Kat rumah ni kita ada ibu? Mama. Okey. Dalam Al-Quran Allah menerangkan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bermakna di dalam bulan Ramadan ini, pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Ini adalah bukti menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ada dua pendapat. Satu mengatakan pada 17 Ramadan dan satu lagi mengatakan pada 24 Ramadan. Okey, tetapi kita di Malaysia kita pakai pendapat yang pertama yang mengatakan Al-Quran itu turunnya pada 17 Ramadan yang sama juga dengan pada hari Badar. Okey. Apa ayat pertama yang diturunkan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang maknanya apa maksud Iqra? Bacalah. Maka Allah turunkan Al-Quran untuk kita baca. Maka kita sebagai hamba-Nya kenalah baca. Walaupun selepas bulan Ramadan, kita kena terus membaca Al-Quran. Faham? Okey. Jadi serba sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran mempunyai berapa juzuk? 30 juzuk. Ada berapa surah? 114. Ada berapa ayat? 6,666 ayat. Senang ingat, 6666 ayat. So ada 30 juzuk, 114 surah dan 6,666 ayat. Ayat-ayat di dalam Al-Quran terbagi kepada dua jenis. Satu dinamakan ayat Makkiyah, satu lagi dinamakan ayat Madaniyah. Apa itu ayat Makkiyah? Apa itu ayat Madaniyah? Ayat Makkiyah diturun di Mekah. Ayat Madaniyah Diturun di Madinah. Okey. Dia sebenarnya ada tiga cara kita untuk membezakan, untuk menentukan sama ada ayat itu ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah. Yang pertama, kita melihat kepada tempat. Seperti mana yang Iman dengan Iyas cakap tadi, kalau ayat itu turun di Mekah, maka kita panggil ayat itu ayat Makkiyah. Sekiranya diturunkan di Madinah, maka ayat itu adalah ayat Madaniyah. Ada juga yang berkisarkan kepada waktu atau masa. Okey, masa di sini merujuk kepada hijrah Nabi. Maka sekiranya ayat itu turunnya sebelum penghijrahan Nabi dari Mekah ke Madinah, ayat itu dikenali sebagai ayat Makkiyah. Dan selepas ni Nabi berhijrah, nama ayat itu Madaniyah. Yang ketiga, tentang orang-orang yang atau kaum-kaum yang Allah seru pada masa itu. Sekiranya disebutkan ya ayyuhan nas, maka ayat itu adalah Makkiyah. Kenapa ya ayyuhan nas itu adalah Makkiyah bukan Madaniyah? Siapa boleh jawab? Sebab menganuti agama Islam. Sebab masa Nabi di Mekah, kalau ikut sejarah Nabi di Mekah, Nabi masih lagi berusaha. Penerimaan masyarakat Mekah terhadap agama Islam belum lagi, mereka belum dapat menerima lagi Islam disebarkan di Mekah. Pasal tu Nabi berhijrah ke Madinah. Maka selepas Nabi berhijrah ke Madinah, ayat-ayatnya lebih berbunyi kepada ya ayyuhallazi na'amanu, kerana pada ketika itu ramai orang yang sudah beriman. Jadi walaupun kita tak nampak apa pentingnya
benda-benda ini yang Papa saya cakapkan tadi, ayat Makkiyah, ayat Madaniyah, tetapi sebagai umat Islam yang beriman kepada kitab Al-Quran sebagai salah satu daripada rukun iman kita, kita perlu mengetahui, okey, kerana kalau kita nak kata kita cintakan Al-Quran, kita kena tahu apa yang ada di dalam Al-Quran tu. Dan satu lagi yang kita kena faham, Al-Quran ni diturunkan secara berperingkat-peringkat. Ada pendapat mengatakan diturunkan secara 3 peringkat. 2 peringkat pertama diturunkan secara sekaligus, iaitu daripada Allah ke Lauh Mahfuz, dan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni ialah apa, Iman? Baitul Izzah ni apa? Baitul Izzah ni ialah langit dunia. Okey. Jadi penurunan yang ketiga dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril diturunkan secara berperingkat-peringkat. Sebab itu tadi ayat di dalam kita panggil ayat Makkiyah dikatakan ya ayyuhan nas, di dalam surah Madaniyah dikatakan ya ayyuhallazina amanu. Okey, kerana ada teguran-teguran Allah kepada umat manusia pada ketika itu, seperti contoh kalau kita tengok pengharaman arak. Pada awalnya Allah mengatakan janganlah kamu mendekati solat atau melakukan solat sekiranya kamu dalam keadaan mabuk, wa antum sukara, la taqrabu solat wa antum sukara. Okey, bermakna apa? Allah tidak, kerana pada waktu itu umat pada waktu itu mereka minum arak. Minum arak tu menjadi satu kebiasaan bagi mereka. Maka sekiranya Allah menurunkan ayat Al-Quran terus mengharamkan arak, maka mereka tentu tidak boleh menerima, kerana sesuatu yang telah menjadi darah daging sebati dalam kehidupan mereka. Okey, jadi Allah turunkan ayat Quran yang berbunyi la taqrabu solat wa antum sukara, janganlah kamu melakukan solat sekiranya kamu mabuk. Maknanya pada waktu itu mabuk itu boleh lagi, tetapi janganlah kamu sembahyang sekiranya kamu mabuk. Hanya selepas itu barulah diturunkan ayat yang mengharamkan arak. Jadi ini apa yang dapat kita pelajari di sini ialah kita pun sebagai manusia, sekiranya kita hendak melakukan sesuatu perubahan. Ingat itu Papa kata dalam satu ayat Quran, Allah kata apa? Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Dalam kita nak mengubah nasib kita, kita tidak boleh melakukan sesuatu itu secara mendadak. Kita kena melakukan secara berperingkat-peringkat. Okey, contoh, katakan kita tak pernah semayang, atau kita tak pernah baca Quran atau jarang sangat baca Quran. Mungkin kita baca Quran dalam bulan Ramadan setahun sekali saja. Tetapi dalam katakan satu bulan tu tiba-tiba kita kata, aku hari ni aku nak baca Quran. Aku berazam untuk baca Quran tiap-tiap hari. Okey. Jadi hari pertama kita baca 1 juzuk. Bagus, alhamdulillah. Hari kedua kita baca 1 juzuk. Bagus, alhamdulillah. Tetapi kalau ikut fitrah manusia, peluang untuk kita beristiqamah, okey, peluang untuk kita beristiqamah dalam pembaharuan kita, perubahan yang kita lakukan itu susah. Kerana kita membuatnya secara mendadak, maka adalah lebih baik kita melakukan secara berperingkat. Mungkin hari pertama kita baca 5 muka surat, hari kedua kita baca 5 muka surat. InsyaAllah secara bila kita melakukan perubahan itu secara berperingkat, maka lebih senang untuk kita beristiqamah ataupun kekal dengan perubahan yang ingin kita lakukan. Okey, dan di dalam Al-Quran bersempena dengan hari ibu ni di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Yang bermaksud, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusukannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapa kamu, hanya kepada akulah kamu akan kembali. Jadi di sini jelas mengatakan tentang kenapa kita perlu menghormati ibu kita, kerana ibu kita yang mengandungkan kita. Di sini ada 3 peringkat. Peringkat pertama, peringkat ibu kita mengandungkan kita. Peringkat kedua, apa dia? Lepas mengandung apa? Melahirkan kita. Peringkat ketiga, menyusukan kita.
Ini 3 perkara hanya ibu sahaja boleh buat. Orang lain tak boleh buat. Faham? Mengandungkan kita, lepas tu melahirkan, lepas tu menyusukan kita. Pasal itu kalau kita fikir 9 bulan 9 hari kita berada dalam kandungan ibu kita. Okey, Ifa, Iman, Iyas berada dalam perut mama tu 9 bulan 10 hari. Berat tau mama nak bawa 9 bulan 9 hari 9 bulan 10 hari nak bawa Ifa, nak bawa Iman, nak bawa Iyas, kan? Nak lahirkan pun bukan senang. Tanda tu masih lagi di perut mama. Sebab ketiga-tiganya dilahirkan secara bedah. Faham? Potong perut mama nak keluarkan tiga-tiga ni. Pengorbanan tu besar, maka kita perlu menghormati ibu kita. Dalam satu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummika qala summa man qala ummika qala summa man qala ummika qala summa man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang lelaki dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi menjawab, siapa? Ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian selepas ibu, siapa? Ibu lagi. Nabi tu orang bertanya lagi kepada Nabi, selepas ibu kali kedua, siapa? Ibu. Dan selepas kali ketiga dia tanya, siapa? Yang keempat barulah bapa. Itu menunjukkan tingginya darjat seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka sebagai anak-anak kita perlu hormat kepada ibu bapa kita, hormat kepada ibu kita. Macam mana kita nak hormat kepada ibu kita? Jangan melawan. Lagi? Yes. Apa lagi cara kita nak hormat ibu? Tolong ibu kita. Lagi? Doakan. Macam nak hormat ibu? Bila ibu cakap, kena dengar. Faham? Itu tanda kita menghormati ibu. Tetapi sekiranya ibu bercakap, mama bercakap, anak-anak baru tak tahu, baru tak indah, maka itu tandanya kita tak menghormati ibu. Kita dah tidak mengikuti ajaran Islam, apa yang dianjurkan oleh Islam, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang Papa bacakan tadi. Jadi Papa harap anak-anak Papa dapat mengambil iktibar daripada apa yang Papa sampaikan hari ini tentang pentingnya kita untuk kita membaca Al-Quran. Kerana dalam satu hadis Nabi berkata, sesiapa yang membaca Al-Quran di hari akhirat nanti, maka Al-Quranlah menjadi pelindung baginya. Maka kalau kita nakkan Al-Quran menjadi pelindung kita di hari akhirat, maka apa perlu kita buat? Baca Al-Quran. Kalau kita jarang membaca Al-Quran, kita kena terus membaca Al-Quran, tetapi bacalah secara berperingkat. Pasal tu dalam bulan Ramadan ni bila kita bertadarus, Papa tak suruh kita buat satu juzuk sehari. Papa minta kita buat, kita buat je satu juzuk sehari, tetapi kita tak buat satu juzuk sekali baca. Sebab kalau kita buat satu juzuk sekali baca, maka kita akan merasakan sesuatu yang beban untuk kita terus melakukannya selama 30 hari. Jadi apa yang kita buat? Kita baca 5 muka surat sekali pada waktu selepas habis sembahyang. Jadi 4 kali sembahyang kita dah selesai satu juzuk. Sembahyang yang kelima tu kita dapat berehat, kita tidak membaca. Jadi insya-Allah pada cukup 30 Ramadan kita akan dapat khatam Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.